Kita bawakan kepada anda Suara You. Topik kita hari ini, mahasiswa lapar, boros atau kesempitan hidup. Siapa tamu kita, bang? Okey, baik, kita bawakan saudara Izzat Bazai, penolong pengurus program dan Jabatan Komunikasi Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga merupakan seorang mahasiswa bekas pelajar dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Izzat. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Okey. Baik, ini berkaitan dengan mahasiswa lapar, boros ataupun kesempitan wang, ataupun tak tahu nak cari kerja sambilan sewaktu sedang belajar, ataupun tak dapat beasiswa, tak dapat bantuan ke macam mana? Mungkin juga PTPTN perlu dikongsikan keluarga. Kita banyak lah, kita boleh fikir banyak benda. Betul. PTPTN kongsi dengan keluarga? Kita boleh fikir banyak benda. Orang boleh fikir banyak benda. Kenapa kau lapar pada kau dapat beasiswa? Masing-masing ada pengalaman masing-masing berdepan dengan situasi sedang belajar dan tak ada duit. Okey. Okey. Sebelum tu saya nak tahu dulu, kerana anda merupakan pengurus program untuk MVM dan juga ada memberi makanan kepada pelajar dan sebagainya. Ya, Macam mana boleh timbulnya isu ataupun situasi mahasiswa kita lapar sebenarnya? Dari mana timbulnya? Okey, sebelum tu saya cakap Assalamualaikum dan selamat pagi, dan juga terima kasih kepada bernama atas jemputan pada Muslim Volunteer Malaysia untuk kita membincangkan isu mahasiswa lapar, boros atau kesempitan hidup. Okey, first of all saya rasa isu ni sebenarnya bukanlah isu untuk kita orang kata menunding jari kepada sesiapa, siapa salah siapa bersalah. Sebenarnya adalah satu isu yang kita boleh bincang untuk kita cari penyelesaian dia lah bagi menyelesaikan. Dan saya juga selain menjadi penolong pengurus program dan komunikasi di Muslim Volunteer Malaysia, saya juga merupakan facilitator di Universiti Putra Malaysia. So saya boleh katakan dekatlah dengan student, dan mungkin apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah berdasarkan daripada pemerhatian saya lah. Okey, jadi pada merujuk pada isu tadi, mahasiswa lapar, boros atau kesempitan hidup ni, saya rasa mahasiswa lapar ni sebenarnya ialah satu, kita boleh katakan dia macam analogi bagi perkara yang lebih besar, iaitu sebenarnya bagaimana mahasiswa itu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa. Itu sebenarnya mahasiswa lapar itu adalah result dia. So kenapa dia lapar? Mungkin sebab dia tak ada duit dan sebagainya. Dan kenapa dia tak ada duit dan sebagainya? Mungkin dia tak pandai menguruskan kewangan atau mungkin cabaran masa kini yang mahal dan sebagainya lah. Dan di Muslim Volunteer Malaysia sendiri, macam mana kita boleh timbul idea, sebenarnya pada tahun 2015 macam tu, kita ada pernah buat satu survey. First of all, survey ni bukan kita nak tahu mahasiswa lapar ke tak. Sebenarnya survey ni kita nak tahu cabaran kehidupan mahasiswa pada masa kini lah. Dan daripada survey tu, orang kata result daripada survey tu menunjukkan yang sebenarnya memang pada masa kini, untuk menjadi mahasiswa itu orang kata perlukan daya kemahiran insaniah, soft skill yang tinggi untuk kita survive. Sebab daripada survey itu memang menunjukkan banyak yang orang kata tiada duit, banyak yang orang kata makan mie segera dan sebagainya. Dan tapi kami di Muslim Volunteer Malaysia sendiri tak pernah mengeluarkan satu statement yang mengatakan mahasiswa di Malaysia ni lapar lah. Itu sebenarnya. Okey. Itu yang sebenar. Takutnya ada salah pula. Betul. Kan? Sebab ada kata netizen, dia kata itulah dia selalu makan luar bila dapat duit allowance, duit PTPTN. Lepas tu dah mula makan Maggi, tunjuk kat orang susah apa semua, kerajaan tak bantu apa semua itu ini. Yes. Kan? Kemudian terlalu banyak main. Lepas tu ada hobi pula dah. Ada hobi sekarang, hobi macam-macam. Hobi macam-macam kan. Lepas tu belanja tak tentu hala. Yang kelima ni selalunya orang cakap couple lah tu. Itu antara punca juga. Orang cakap. Dah apa nak makan bermewah gitu kan. Okay. Sure tu. Bila kita berikan makanan contohnya kepada pelajar-pelajar ni, kadang-kadang ada yang kata mereka memilih tak nak makan yang murah-murah mau. Orang kata apalah salahnya kalau masak nasi goreng telur, situasi macam tu. Tapi taruh kicap je. Memilih nak makan di kedai Thailand contohnya, nak makan apa mahal-mahal contohnya. Okey, boleh komen sikit? Makan tempat hipster. Okey, pada pengalaman saya sendiri, first of all, perkara itu sebenarnya dia macam mana, dia mau tu fitrah manusia. Kadang-kadang kita nak ada sedap sikit, tapi based on pengalaman saya rasa sebenarnya dia tidak memilih, tapi mungkin adalah pada waktu-waktu tertentu mungkin kita nak kata merasa benda yang lebih sikit dan sebagainya. Tu mungkinlah bila orang tengok tu yang timbul isu, cakap dia orang ni nak makan sedap je, and at the end duit tak ada. Tapi sebenarnya saya
tidak bersetuju. Sebenarnya mahasiswa ni kalau macam di Universiti Putra Malaysia sendiri, kadang-kadang kita ada satu program nama dia suspended meal, dan selalunya memang habis lah kalau kita bagi apa tu, memang diorang sebat je lah semua yang ada. So memang diorang tidak memilih lah, orang kata, sebab diorang pun tahu cabaran sebagai mahasiswa dan duit tu nak disalurkan ke mana lagi semua. So biasanya kalau ada makanan percuma tu, orang kata tu rahmat lah bagi pelajar-pelajar di universiti tu. Rahmat. Yes. Okey. Tapi kan ramai Ya. sangat yang kata macam ini korang semua buat boros ni, kuat joli ni, apa semua itu ni kan. Betul. Tapi ramai yang lupa untuk melihat kepada bahawa ramai yang bijak-bijak pandai ni datang daripada keluarga yang Yang susah. kurang berkemampuan. Betul. Nak kata susah tu macam tak adil lah. Yalah, kurang berkemampuan. Kurang berkemampuan kan. Jadi kalau kita tengok figure yang ada, jumlah enrolment di IPT seluruh Malaysia sekitar 1.2 juta orang. Ini data sampai 2015 lebih kurang macam tu. Ya, Maknanya mahasiswa ada hampir 1.2, 1.3 juta orang sebenarnya ya betul. di Malaysia. Yes. Katakanlah Hmm. yang masuk sana tu berjoli, yang kita rangkum sekitar mungkin 150,000 orang, mungkin itu baru 12% Ya. atau 13%. Yang lagi 87% nak campak mana? Takkan nak Okey. hukum yang tu pun suka berjoli juga. Baik, kita akan kongsikan, kalau anda nak telefon kita nanti boleh telefon kita 0326927939. Kita buka untuk anda berikan komen. Kenapa mahasiswa kita lapar? Adakah malas? Adakah mengada-ngada dan sebagainya? Okey, tapi kita nak berhenti seketika untuk kita bawakan utama waktu ini. #Ekspresi Negaraku. Ananti Rajasingham, Ketua Pengurus Operasi Yayasan Chowkit. I'm Anandi Rajasingham. I'm the Chief Operating Officer of Yayasan Chowkit. I would say this is my first home. It's a place where I found my own sense of belonging. I found my own identity. I feel like all are repeating. So if you think of children's welfare and protection, that is our tagline. I believe children are very vulnerable regardless where they come from. I really enjoy working with them because I become childlike when I'm around them. It's like the best job anyone can ask for, and I feel like working here, you don't even feel like you're going to work, and everyone works as a family, so there's no like this race or religion distinction. Everyone is very inclusive, and that kind of energy also transmits to the children. Demi Negaraku is what my perspective was, to do something for my country. In the context of social work, we have many heroes around who are doing such fantastic work. And I think it's very crucial to be a Malaysian and to do community services, because there are a lot of Malaysians who are in need. Don't ask the government what are they doing for us. We should always see what we are doing for the country. And this is my small part that I can play for the country. Klip audio ini dipetik dari YouTube My Negaraku Malaysia. Ekspresikan dirimu untuk negara tercinta. Semuanya tentang anda. Utama waktu ini. Pengeluar minyak global bersetuju untuk meneruskan kerjasama berhubung pengeluaran selepas Pakatan Pengurangan Bekalan tamat hujung tahun ini. Menteri Tenaga Arab Saudi Khalid Al-Falih berkata ia adalah kali pertama negara itu merupakan antara pengeksport minyak utama dunia mengumumkan bahawa pengeluar OPEC dan bukan OPEC akan bekerjasama selepas tahun 2018. Bagaimanapun katanya, mekanisme kerjasama tahun depan itu masih belum diputuskan. Sekian utama waktu ini, teruskan mendengar Bernama Radio, semuanya tentang anda. Bernama Radio, semuanya tentang anda. Bajet 2018. Kepada semua peminjam PTPTN, kerajaan bersetuju melanjutkan diskaun pembayaran balik pinjaman PTPTN sehingga 31 Disember 2018 seperti berikut. 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya, 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual.
Bukan itu saja, sukacita saya umumkan kelonggaran tambahan PTPTN seperti berikut. Bagi pelajar dari keluarga B40 yang mengikuti kursus berboleh pasaran tinggi, RM200 juta ditambah untuk menaikkan jumlah pinjaman maksimum mereka. Dan kedua, tempoh grace period pembayaran balik pinjaman dilanjutkan kepada 12 bulan setelah tamat pengajian berbanding 6 bulan pada masa ini. Seterusnya, kepada para peminjam yang ingin menyambung pengajian ke peringkat seterusnya. Sebagai contoh, diploma ke ijazah sarjana muda, mereka boleh menggabungkan pinjaman diploma dan ijazah sebagai satu pinjaman dan hanya perlu membuat bayaran balik selepas tamat pengajian di peringkat ijazah itu. Pembentangan bajet 2018 oleh Sri Najib Tun Razak pada 27 Oktober 2017. Saya lapar lah, belum makan lah. Banyak assignment, lapar pula ni. Alasan lah tu kenapa kita lapar dan sebagainya. Baik, kita kembali untuk Suara You. Kita berbicara berkaitan dengan mahasiswa lapar, boros atau kesempitan hidup. Ada soalan yang tanya, mungkinkah kerana yuran universiti yang mahal menyebabkan PTPTN tu habis bayar yuran je? Tak cukup untuk kelangsungan hidup. Betul. Macam mana? Dan ada yang berkatakan bahawa setengah universiti mereka hanya sediakan asrama untuk pelajar semester pertama saja. Sem kedua sampai habis kena duduk luar. Itulah punca mahasiswa tak ada duit ni. Kau ingat sewa rumah murah-murah, Aisyah? Marah Aisyah. Marah. Okay. Jarang perempuan sekarang, bro. Alright, okay, berkaitan dengan yuran itu, saya tidak menafikan di distance dengan universiti, memang yuran dia tu agak mahal lah, dan juga mungkin ada juga setengah universiti ni yuran dia okey, memang kalau ada PTPN tu balance dia tu boleh gunalah untuk belanja, tapi sebenarnya saya merasakan yuran universiti yang mahal ni juga sebenarnya berikutan orang kata nak seiring dengan perkembangan teknologi semasa, sebab biasanya yuran universiti yang mahal ni biasanya di research university RU, dan biasanya di RU ni dia punya orang kata equipment di lab dan sebagainya tu adalah equipment yang canggih dan sebagainya, dan juga mungkin itulah antara punca-punca faktor yuran universiti mahal. So saya tak menafikan yuran universiti tu agak mahal, tapi dia mahal bersebab lah sebenarnya. Itu yang saya boleh katakan, dan juga berkaitan dengan college yang ada yang sedia masa first semester sahaja, lepas tu kena duduk, orang kata duduk rumah, dan memang tak dinafikan bila kita duduk rumah ni memang dia punya, bila kita duduk luar ni dia punya cost tu orang kata mungkin boleh jadi 2 kali ganda lah perbelanjaan dia tu, sebab sewa rumah lagi, bil air, bil elektrik, internet dan pengangkutan lagi kan dan sebagainya. Tapi macam kalau di UPM sendiri, di Universiti Putra Malaysia, untuk duduk di college ni kena bersaing. Dia kena ada kumpul merit lah. Maksudnya pelajar-pelajar yang aktif sahaja, yang banyak join activity, yang banyak giving back pada college dan universiti, mereka boleh stay di college. Dan saya rasa kalau para mahasiswa ini aware berkaitan dengan perkara tersebut, orang kata mereka kena wahat sikit lah, orang kata kena aktif supaya boleh stay di college. Saya tertarik bila Izzat katakan bahawa sebenarnya kita boleh duduk kat college tapi kita kena aktif. Betul. Kita pergi belajar kan. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau saya salah tolong betulkan, boleh telefon kita juga. Bila kita tahu kita duduk SEM 1 semuanya selalunya kita duduk dalam hostel, kita tahu macam mana kita nak sambung ataupun nak dapat balik hostel, kita kena aktif. Betul. Itu yang mereka tak nak lakukan. Dan bila tak dapat college, mereka mengamuk. Salahkan pihak college. Kenapa kami ni orang susah? Kenapa kami tak dapat? Betul mak, tapi dia memang tak bermula dari awal. Dia tak payahlah kupon, tak payahlah orang bagi ceramah ni, surau, kau gelapkan bilik, kau sanggup tutup kipas, tutup lampu sebab tak nak pergi surau. Nak dengar ceramah. Itu betul-betul berlaku. Tapi memang itulah realiti dia. Itu realiti. Saya bukan reka-reka cerita. Saya tak tahu, saya tak masuk you. Kata Jeffrey Iris, Raifa, diorang ni bukan mengada-ngada. Memang betul kalau keluarga datang dari yang kurang berkemampuan, dia kata anak kena tahu berjimat cermat. Katanya anak saya tak ambil PTPTN sebab tak nak berhutang. Takkanlah kita nak paksa dia pula kan. Jadi kitalah sendiri yang kena bagi dia duit makan, duit yuran. Terpaksa guna duit sejimat yang boleh. Okey, kata Rahmat Abdul Samad, mungkin kedengaran agak panas sedikit, tapi kita bacakan jugalah sebab ini komen netizen kan. Kata Encik Rahmat, Assalamualaikum, saya orang antara 3 antara 5 anak saya belajar di IPTA. IPTA. Saya antara rakyat Malaysia boleh dikatakan golongan asnaf amat perit melalui saat-saat itu. Ini semua disebabkan oleh sistem. Sistem itu.
Dia Dia kata sistem lah, tergantung di dia, sistem. dia mengalahkan Kementerian Pendidikan lah. Oh, Okey. Tapi itu kata Encik Rahmat. Mungkin orang lain berpandangan yang Berbeza. berbeza. Boleh tinggalkan komen anda ataupun hubungi kami di 0326927939. Okey, tadi saya sebut berkaitan dengan kupon. Ya, Jadi betul. Cik Badrul komen, dia katakan saya pernah belajar dekat universiti yang sudah kumpul kupon baru dapat college. Betul. Saya kumpul 12 kupon. Okey. Tak dapat juga. Badrul. Saya rasa isu tu sebenarnya dia kumpul 12, orang lain kumpul 30. Itu sebenarnya. betul. Dia adalah persaingan sebenarnya. Dia mana yang lagi banyak giving back, lagi banyak menyumbang bakti kepada universiti dan college. Orang tu lah yang college akan simpan. Ya, macam tu lah. Kan orang lain kerja 30, awak kerja 15, tak boleh macam lah. itu Tapi ada yang kata juga, saya datang sini nak belajar, bukan nak kumpul kupon. Itu saya rasa sebenarnya satu masalah juga. Okay, sebenarnya pada pendapat saya sendiri bila di universiti ini, selain kita belajar akademik, sebenarnya antara satu benda yang saya rasa paling penting ialah kita belajar tentang soft skill, tentang kemahiran insaniah, tentang cara-cara menguruskan diri, tentang cara macam mana nak buat kawan. Bila kita join program ni, itulah yang akan menambah nilai, adding value, dan seterusnya nanti bila kita keluar daripada universiti, kita orang kata tak ada masalah lah kalau nak survive dalam dunia yang sebenar lah. Saya rasa itu antara dua benda yang bila universiti ini bukan saja akademik yang kita harus kejar, tapi non akademik, iaitu kita punya curriculum, kita punya sasias, kemahiran insaniah dan sebagainya. Itu juga benda yang kita harus pentingkan. Okey. Kadang-kadang apabila diadukan masalah ini kepada pengurusan, Ya. mahasiswa akan dilabel manja lah korang ni. Mengada-ngada, pemalas. Jadi adakah pada pandangan Izzat, selaku bekas pelajar, ini wajar dituduh oleh pengurusan? Kita dengan mahasiswa manja. Saya rasa tidak sama sekali, sebab bila di universiti ini adalah satu platform untuk kita belajar. Tapi bila kita awal-awal dah dituduh manja, itu sebenarnya tak best lah. Dia membunuh motivasi. Yes, betul, membunuh motivasi. Seharusnya mungkin saya tak tahu kalau ada kes yang sebegitu pengurusan cakap mahasiswa manja dan sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman saya tak ada. Sebenarnya pengurusan sangat membantu. Cuma yalah, mahasiswa itu sendiri harus pandai ke mana mereka. Contohlah kalau tak ada duit, sebenarnya di universiti itu sebenarnya banyak orang kata platform yang kita boleh minta orang kata ihsan lah, orang kata kita ada pusat zakat, kita ada pusat kebajikan pelajar. Katakanlah kita memang dah terdesak sangat, kita boleh pergi ke sana dan saya sendiri pernah minta. Alhamdulillah dia punya proses tak lama. Kalau betul cara kita minta, kita memang lalu prosedur, dokumen semua ada, sebenarnya tak jadi isu. Yang penting mahasiswa itu sendiri harus pandai nak cari sebenarnya. Tak boleh tunggu nak swap je lah macam tu. Ada yang kata ukur baju di badan sendiri. Ya, betul. Kadang-kadang bila kita okeylah kena duduk luar, itu kita tak boleh elak dah. Sebab Betul. kita tahu juga college tak banyak sebenarnya dalam salah satu universiti. Kita kena tengok, kalau orang suka kata kalau kita tengok kita susah, kita kena fikir ada orang lain lebih susah dari kita. Ya, Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kadang-kadang ada yang tak ukur baju di badan sendiri. Bila dapat duit PTN ke, beasiswa ke apa ke, oi, terus beli telefon bimbit kan. Yes. Kalau perempuan tu belilah tudung yang jenama-jenama Insta famous tu. Kan macam dapat gaji Lepas tu duit tak PTN berhenti tu. di situ tak berhenti di situ, belanja pula pasangan. Tak cukup dengan itu, keluarkan pula motor, kereta. Ini situasi yang benar-benar berlaku. Nak isi minyak pun tak ada duit. Dan bila orang nampak kita pakai macam gitu, adakah orang nak percaya kita susah? Contoh gelang sampai ke lengan. Aku susah tapi gelang sampai lengan. Sampai macam perisai perang dah. Dia tak nak kalah sebenarnya. Saya rasa ini Ha. sebab mentality. Dia tak nak kalah dengan orang. Betul. Sebab saya boleh kata mungkin circle of friends jugalah antara sebab dia. Betul. Sebab Mungkin masa tu dia tak kenal Raifa. mungkin kalau kena Raifa tak ada masalah. Raifa boleh Masalah nasihat siapa? dia. Apa masalah? Masalah tau kalau kena saya. Contohnya macam tu. Ya. Adakah itu situasi yang benar-benar berlaku? Tidak mengukur baju di badan sendiri. Okey, itu memang tidak boleh dinafikan lah sebenarnya. Tapi tidak semualah. Saya rasa mungkin kalau daripada 10 orang mahasiswa tu mungkin seorang je yang macam tu sebenarnya. Tidak ukur baju di badan sendiri tu. Mungkin culture shock ke macam mana kita tak tahu. Sebab jelah bila masuk IPTA ni dah bebas, dah jauh dari family. IPTA pula kebanyakannya di Lembah Kelang, kawasan bandar, kawasan urban. So mungkin tuntutan di kota persekitaran, kawasan-kawasan urban ni menuntut sebegitu. So bila dah culture shock, tak sedar diri, itulah jadinya. Tapi memang saya tak nafikan perkara itu memang ada sebenarnya. Antara punca dia mungkin salah satu ialah circle of friend lah. Okey. Izzat, adakah menjadi satu halangan kepada universiti-universiti dalam negara, dalam negara kita, menghalang pelajar daripada melakukan kerja sambilan untuk mencari duit lebih? Sepanjang saya belajar
dan sepanjang saya jadi facilitator di UPM sistem memang tak ada. Memang tak ada. Malah Digalakkan. sangat digalakkan sehingga kan kalau di UPM tu sendiri kita ada satu pusat keusahawanan. Mana kita ada juga ada job on campus. Maksudnya boleh pergi ke sana, boleh ada yang mungkin kerja dengan pusat-pusat pentadbiran ni sebagai kerani dan sebagainya. Dia juga kalau macam dia minat nak berniaga, pergi ke sana nanti pihak pengurusan akan bagilah training ke, kalau dia betul-betul bagus, pihak pengurusan boleh bagi modal, boleh bagi tapak dan sebagainya lah. Sebenarnya di universiti mereka sangat menggalakkan pelajar untuk kata menjadi usahawan lah. Habis tu kenapa macam ada penafian tak boleh bekerja ke apa ke? Tu saya Macam mana? Kalau di UiTM macam mana, Pak? Sabar, ni bukan di UiTM tapi saya masih ingat kita pernah menerima tetamu sebenarnya daripada Kementerian Pengajian Tinggi sendiri yang mana memperkasakan juga berkaitan dengan usahawan di kampus. Betul. Which mereka bagi kursus, bagi modal, siap bawa pelajar-pelajar ini, usahawan-usahawan ini ke tapak. Dan sekarang ini kita memang sedang mempergiatkan pun pelajar-pelajar usahawan dan dikongsikan sendiri oleh Kementerian Pengajian Tinggi bahawa ada pelajar ni gaji dia lebih banyak daripada pensyarah. Exactly. Bila ada saya ada kawan, dia di UPM tu, dia meniaga cendol je. Cendol tapi dia buka gerai lah. Buka gerai, mula-mula dengan satu. Kat mana? Kat traffic light Petronas tu? dekat dalam UPM tu lah, dalam kampus. Dalam kampus. Memang masa tu pihak pengurusan pusat keusahawanan tu memang sangat bantu. Okey. Kata daripada satu gerai, dia dah ada 3 gerai. Dalam kampus saja? Dalam kampus saja dia dah ada 3 gerai. Lepas tu dia banyak belajar, hantar pergi pihak pengurusan banyak hantar pergi kelas dan sebagainya. Dia pun ada usaha sendiri. Dan sekarang pun dia boleh gajikan orang lain lagi. Yes, exactly. Dia dah boleh cari studi-studi lain untuk bekerja dengan dia dan dia pun boleh kita membantu support kita dari segi jadi kewangan. kalau misalnya kata dia nak beli handphone baru ke kereta baru tak ada masalah lah sebab dia berusaha. Betul. Ini yang dia ukur baju di badan sendiri. Okey. Contohnya waktu saya belajar dia ada tabung amanah untuk pelajar yang tak berkemampuan. Adakah di universiti di negara kita ada yang sama? Betul, ada. Tabung amanah? Memang ada. Okey. Cuma tinggal pelajar tu je lah. Pandai tak pandai nak cari. Kadang-kadang dia tahu ada tabung amanah tapi sebab I ni dah pakai handphone latest. Tudung takkan yang nak pergi minta duit. Benda macam tu lah. Kadang-kadang orang ni macam malas sebab leceh nak sedia inilah, nak sedia itulah, dokumen inilah tapi sebab itulah. Baik, ada Nisha komen. Dia kata saya nak komen something lah Abang Izzat. Abang Izzat. Adik Nisha. Mahasiswa kena kenal apa yang dinamakan mi segera. Tak kisahlah anda kaya ke tak kaya. Mi segera ni memang ibarat lambang mahasiswa. Makan mi segera sudah. Nisha komen. Tak dinafikan lah, memang segera tu kawan baik lah. Kadang-kadang betul. Memang betul. Tu orang kata dia bukanlah sebab kita tak ada duit ke apa, memang kadang-kadang rasa semua orang pernah merasa lah, tak kisah dia susah ke, dia senang ke, mi segera dan mahasiswa tu memang tak dapat segera sedap lah. Kan, sedap kan? Saya rasa tak jadi masalah untuk kita bekerja di luar sebab kalau saya sendiri pun terus terang saya bekerja di restoran makanan segera dan malam saya kerja di gudang. Okey. Saya pun kerja betul. Betul, saya tahu. Saya juga sama. Okey, saya nak kongsi kata Cik Alim ni, dia kata sama ada golongan mahasiswa sekarang manja atau tidak menguruskan wang dengan baik, pasti jawapan berbeza-beza. Cuma saya nak kongsi dekat sini, semua mahasiswa dari dulu lagi rasa kesusahan hidup, makan berjimat, makan mi segera tu perkara biasa. Betul. Siswa sekarang dapat duit PTPTN dah beli handphone baru. Kalau nak ikutkan cukup saja duit PTPTN kalau pandai mengurus satu semester. Tolak duit yuran, duit rumah, anggaran adalah dalam RM1,800, RM2,000 seorang. Okey. Baik, kita tiba panggil, kita ada Cik Zulkarnain dari Serdang. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Amma, Raifah. Waalaikumsalam Cik Zul. Dan tetamu kita Saudara Izzat pagi ni. Waalaikumsalam. Okey, apa pun tahniah UPM mempelopori isu-isu mengentekahkan isu ni. Sebenarnya Amma dan Raifah, saya pun bekas pelajar UPM juga. Dan mengalami nasib yang sama. Seperti mana memang kalau kita buat hipotesis pun memang betul. Kebanyakan graduan-graduan IPTA ni kebanyakan daripada keluarga yang kurang mampu. Jadi in order nak duduk di college tu, menetap di college, kita kena aktif lah. Dengan kebanjiran sekarang ni pun kemasukan ke universiti pun bertambah dari semasa ke semasa. Jadi macam Raifah cakap, makan Maggi tu memang dah jadi rutin lah. Satu yang tak berapa sihat lah sebenarnya. Sebab dia bergantung kepada latar belakang keluarga lah. Jadi kalau kita, kebanyakan keluarga-keluarga ni pun tak bersedia juga sebenarnya, di samping ialah
Di samping yang cemerlang ni pun memang daripada keluarga yang kurang mampu lah. Jadi saya rasa kalau boleh, bukan nak dikata manja, kalau manja tu saya tak setuju lah. setuju manja. Kebanyakan dulu Refa, pinjam duit daripada kaum keluarga yang lain, berniaga Refa. Berniaga di dalam satu blok tu, kita kadang-kadang dengan modalkan RM100, itu kita berniaga-niaga jugalah nak buat macam mana. Yang mampu beli Yang pun senang lah kan, yang senang. bagi telur kadang-kadang. Walaupun ada juga berniaga benda terlarang tapi secara sembunyi lah, macam rokok ke apa. Demi untuk meneruskan kelangsungan hidup sebagai seorang pelajar. Jadi kalau tapi masuk semester 3 ke 4 tu kita dah boleh survive lah. Tapi kalau boleh di junior ni kita untuk semester pertama tu memang kita wajibkan lah. Tapi mereka kena cepat adapt. Okey, betul. Baik. Cepat adapt untuk survive dalam untuk stay di college ni. Okey, baik. terima Terima kasih kasih, Cik Zul. Zulkarnain. Saya cuma terfikir apa tahu, Betul. kalau hantu dekat hostel yang popular tu pun hantu makcik jual karipap, kenapalah budak ni tak nak berniaga? Bukan hanya boleh jual contoh. mi segera, rokok macam Cik Zul kata tadi kan. Kepandaian pun boleh dijual. Ni lagi satu saya bagi tahu, printing. Itu memang Laku, laris memang sangat terlajak laku. ada. Okey. Okay, aku assignment tak siap tolong buat. Cik Ismail, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Raifa, Amma. Selamat pagi Cik Ismail. Tetamu kita. Saudara Izzat. Saudara Izzat. Ya. Zaman kita dulu belajar, saya sama dengan Mas Zidul lah, zaman tu masa ITM dulu. Saya memang tak nafikan lah kita kena jual. Saya keluarga susah kan. Di kampung. Kita jual Maggi masa tu. Untuk sara hidup. Sebab bapak pun kerja kampung je. Yelah. Cuma kita je yang dapat masa mesti kan. Adik-adik lain tak dapat. And then jual rokok. Walaupun saya tak isap rokok, saya pun jual rokok. Kita cari apa peluang dan ruang yang ada supaya kita, masa tu pinjaman apa beasiswa pun saya tak dapat. Okey. Masa sekolah ada dapat Yayasan Pahang kan. Okey. Masuk ITM Shah Alam tak ada. And then nak habiskan diploma je. Saya sampai diploma saja. Okey. Itu memang satu keperitan lah. Bila sangkut paper, bila extend tu, bila ada 2 paper saja, kita akan kerja mana masa tu KFC. Sambil-sambil tu kita buat tolong lecturer kita. And then kita dapat upah sikit lah. Okey, maksudnya kena ada usaha lah Cik Ismail Kena ada usaha. Zaman sekarang ni saya tengok bila saya cakap dengan anak saya. You sekarang ni senang, apa saja you boleh dapat. Betul. Betul. Sebut dia dapat. Masuk college baru ni pun, buat A-level, papa nak beli seluar. Seluar apa? Seluar Levi's. Nak jenama pula tu. Saya cakap, seluar Levi's berapa? Saya dulu pakai Levi's tapi masa dah kerja. Okey. Berapa selai sekarang? Saya tak tahu harga berapa. 300. Kadang-kadang ribu. Hei, berdebor. And then kata suruh mama beli. Bila mama beli, dia claim balik, saya pun terkejut. Dia beli baju dia untuk masuk college saja RM1,000 Raifa. Allah. Saya menitikkan air mata. Saya panggil dia. Jangan you ingat sekarang apa saja you boleh dapat. You boleh minta. Tapi dia belajar excellence lah. Okey, baik. Saya menitiskan air mata masa tu tengok Perbelanjaan budak-budak ni. Yalah. Okey, baik. Terima kasih Cik Ismail. Menarik juga ni. Ya. Bila dia rasa mak ayah dia akan bagi dia apa yang dia nak. Betul. Kan. Wow, RM1,000 masuk kuliah dia. Berdebar jantung kakak. Okey. Baik, ada komen rakan kita lagi. Saya dapat BTPN RM3,000 1 sem. Tolak yuran RM1,000 tinggal RM2,000. Bahagi kepada 4 bulan RM500 sebulan. Tulah makan, tulah buku, tulah top up, tulah belanja awet. Last awet tinggalkan saya. Hamzah. Itu. Itu tak nak tolong lah. Siapa belanja awet? Okey, baik Izzat kata Muhammad Ya. Islahuddin kata boleh saya tanya soalan? Boleh. Bagaimana Tak tanya. anda sebagai mahasiswa ada kawan yang selalu merungut lapar dan terus menyalahkan kerajaan? Wow, okey. Nak jawab macam mana tu Jad? Itu okey, kalau ada yang macam tu merungut lapar dan salahkan kerajaan tu,
bila kita suka salahkan orang ni sebenarnya kita sendirilah yang ada masalah kan. Tapi kalau dalam kes-kes sebegini saya rasa macam walau bagaimanapun kita cuba bantu dia, kita cuba salurkanlah dia macam mana. Sebenarnya kat you ni, babe, kau boleh minta kalau kau lapar, kau boleh pergi ambil duit dekat tempat ni. Tu kita bagi penyelesaian lah kat dia. Kalau kita sama-sama dengan dia pun duk salah, lalas dua-dua pun lapar. Daripada menyalahkan, lebih baik cari ruang. Cari solusi. Betul. Okey, Faizah kata memang wujudlah pelajar yang makan mi segera je sebab duit PTPTN nak guna beli strap instrument apa benda harga ribu-ribu. Lepas tu ada juga yang terpaksa bagi duit PTPTN untuk adik-adik nak bantu keluarga sara mereka. Yes. Itu yang kita kongsi kat awal tadi. Ada orang. Cumanya memang di setiap universiti ada sebenarnya yang menyediakan ni. Kenapa aku tahu, Mak? Ruang. Saya tergelak nak baca komen Nisha ni. Nisha. Saya nak komen something. Dia kata, mahasiswa ni kena kenal apa itu mi segera. Dia kata, tak kisahlah awak kaya ke, anak Tan Sri ke, anak Datuk Sri ke, tak kaya ke, mi segera ni ibarat lambang mahasiswa katanya. Tu saya kongsi tadi tu. Iyalah. Okey. Baik, dan di MVM sendiri, apa sebenarnya yang dilakukan sekurang-kurangnya untuk tak ada lagi lah yang kata usus terkoyak kerana tak ada makanan, gastrik, lapar. Apa sebenarnya yang dilakukan? Okey, di Muslim Volunteer Malaysia sendiri, kami mungkin kalau dia tak kenal lagi, MVM ni apa? MVM ni satu badan NGO. Kita banyak buat program-program bantuan asnaf dan juga program orang kata awareness terhadap volunteerism dalam kalangan anak muda lah khususnya. Okay, so di VM sendiri berkaitan dengan isu mahasiswa ini, kita memang ada beberapa inisiatif. Dan antara inisiatif yang terbesar untuk mahasiswa ni kita nama dia MVM Apprentice. Okay, MVM Apprentice ni kita cari macam mana yang pihak universiti buat juga, tapi ni ada MVM. Kita cari orang kata mahasiswa-mahasiswa yang orang kata ada keinginan untuk menjadi usahawan. Kita suruh diorang hantar resume apa semua, dan alhamdulillah tahun lepas kita berkolaborasi dengan Dizandra. Dengan Puan Erna semua, dan daripada kita ambil lebih kurang 12 orang mahasiswa, dan juga ada juga yang postgraduate. Daripada situ kita cari mereka yang betul-betul nak jadi usahawan, dan kita pilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu nanti dia akan lahirkan orang kata dia punya produk sendiri. So di MVM sendiri melihat perkara itu dapat membantu pertama sekali mahasiswa itu sendiri untuk jana kewangan, dan yang paling penting sekali mereka juga dapat membantu orang lain untuk bekerja dengan mereka dan membantu kewangan orang lain lah. Itu satu benda yang saya rasa best lah. Jadi macam mana nak dapatkan maklumat lanjut juga lah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh MVM? Alright, kalau nak tahu berkaitan dengan MVM iaitu Muslim Volunteer Malaysia, boleh pergi ke kita punya social media. Kita ada Facebook Muslim Volunteer Malaysia, kita juga ada Instagram Muslim Volunteer Malaysia juga, dan juga boleh pergi ke website www.mvm.org.my. Kita boleh tahu lah aktiviti-aktiviti Muslim Volunteer Malaysia, sebab di samping kita juga aktiviti-aktiviti yang fokus terhadap mahasiswa ni juga, kita juga ada aktiviti yang fokus terhadap pembangunan asnaf dan juga aktiviti-aktiviti kemanusiaan di luar negara seperti Rohingya dan Syria dan sebagainya lah. Kata Hairul Azmi, bos saya belajar kat London, pun makan Maggi, dia kata. Dah kaya dia pun kan rindu mi segera perisa laksa. Kata saya Zainal Abidin, saya pernah lihat MVM Apprentice. Katanya kawan saya kini mempunyai bisnes sendiri dari kelas-kelas dari MVM Apprentice. Dia dah sampai ke Korea dah bisnes dia. Ya, betul. Okey. Baik, jadi sebenarnya kalau kita boleh dapat simpulkan, dia bukan hanya memberi kita fikir apa yang berlaku, tapi kita melihat juga di mana apa yang perlu kita lakukan untuk elakkan benda ni. Sebenarnya ada sahaja ruang dan peluang kalau kita pandai ambil. Betul. Kan? Kalau kita tak malas pun ada ruang memang juga. Ada ruang kan, walaupun mungkin saya tak pandai nak mega, tak apa, kita kerja part time. Belajar dulu daripada orang. Saya pernah kerja di stesen minyak. Saya pernah kerja di restoran makanan segera saya dan bagi di tahu gudang. Kalau nak senang kerja dapat makan, kerjalah di restoran. Betul. Terus Restoran dapat makanan makan. segera. Boleh bawa balik. Saya kerja di restoran makanan segera, cuci pinggan je. Dia ada klasifikasi dia sendiri. Kalau yang server, kalau bahagian kitchen dapur tu kan, yang kitchen helper tu, kita basuh pinggan je. Betul. Jangan waktu tu pinggan lah, sekarang paper semua. Kata Muhammad Islahuddin, inspired lah dengan Izzat, tahniah bernama Muka Ruang untuk bincangkan hal mahasiswa lapar. Kalau anda mempunyai sebarang perkongsian tentang apa yang boleh kita angkatkan tentang perkara suara U ini, berkaitan dengan suara-suara universiti, apa yang berlaku dalam universiti. Betul, berikan message ataupun PM saudara Khairul Hakimi selaku penerbit Suara U. Kita akan
bawakan topik tersebut dengan tetamu-tetamunya. Ya. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Izzat, penolong pengurus program dan juga dari Jabatan Komunikasi Muslim Volunteer Malaysia dan juga merupakan VC di UPM. Betul. Bersama-sama dengan kami untuk Suara You. Terima kasih Izzat. Ya, terima kasih bernama. Baik, dan untuk anda terus dengarkan kami 10 pagi, kita bawakan berita bernama Radio. Maaf ku telah mencintai